Okey. Kak Syeda boleh mulakan apa-apa kata-kata haluan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum itu Kak Syeda panjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin limpahnya dan rahmatnya. Kita pun telah tamat sesi tadabbur surah Ar-Rahman, di mana surah tu sama hari ini kita faham daripada segi konsep bersyukur tu. Rupanya banyak konsep bersyukur yang kita patut ada pada diri kita bila kita baca surah Ar-Rahman, tadabbur surah Ar-Rahman tu. Di antaranya kan kebesaran Al-Quran tu, surah Al-Rahman tu termaktubnya dalamnya kita kena sentiasa baca Al-Quran, kita kena faham, kena memahami, kena mempelajari Al-Quran tu sendiri dengan pembacaan kita tu. Bukan setakat baca tapi kena memahami dan mempelajari. Dan kalau kita boleh kita sampai ke apa kita dapat daripada konsep ustaz-ustaz semula kan. InsyaAllah pagi ni kita mulakan dengan surah Al-Waqi'ah pula. Selama daripada bulan 9 kita tadabbur surah Ar-Rahman Ustaz, alhamdulillah kita dah tamat dah kan. So pagi ni kita mulakan dengan surah Al-Waqi'ah, insyaAllah dengan izin Allah. Mungkin lepas ni kita boleh start kelas offline tuan Ustaz ya, insyaAllah. Baik. Kebanyakannya mungkin jemaah hari ni kurang sebab banyak kelas-kelas dah bermula, kelas-kelas fizikal dah bermula. Jadinya kemungkinan besarlah insyaAllah. So silakan Ustaz ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, tiada perkataan yang dapat kita ucapkan tanda kita syukur kepada Allah hanya dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita dalam keadaan banyak perkara yang hendak dilakukan, Allah masih lagi melapangkan dada kita. Allah memilih kita untuk kita menggunakan ruang-ruang yang ada ini untuk kita memahami tentang perkataannya, tentang firman-Nya yang terkandung di dalam suratul Al-Waqi'ah. Jadi seperti biasa, saya ingatkan diri saya dan juga kepada penganjur supaya kita sama-sama mengikhlaskan diri kita kepada Allah, yang dengar, yang mengajar, yang menganjurkan, semua sekali kita ikhlaskan niat kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar ni adalah untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah, untuk kita faham ayat-ayat Al-Quranul Karim, tidak ada sebab lain semata-mata kerana Allah. Kita mohon rahmat dari Allah untuk mempermudahkan pengisian kita pada pagi ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita keberkatan, manfaat daripada hasil kita belajar dalam suratul Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah ini untuk kita mudahkan kita belajar, saya ada kongsikan kepada tuan-tuan dua nota. Satu nota penuh. Okey, nota penuh maksudnya nota yang dalam bentuk Word. Dan nota penuh tu kalau tak silap saya lebih kurang dalam 84 muka surat. Cuba semak, 84 muka surat. Dalam nota yang saya paparkan di skrin Zoom tuan-tuan dan puan-puan ni, ini adalah nota ringkasan. Seperti biasa, saya akan menggunakan dua nota. Satu nota ringkasan, satu lagi nota yang mengandungi ayat dalam surah Al-Waqi'ah, ada terjemahan dan ada tafsiran. Jadi nota ringkasan ni saya telah beri pada pagi tadi, sejam sebelum kuliah kita bermula. Jadi tuan-tuan kena kumpul dia minggu by minggu. Setiap minggu saya akan kongsikan, nanti tuan-tuan combine dia. Kalau nak tunggu hujung sekali pun boleh, insya-Allah. Nanti saya akan kongsikan di Telegram.
Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita rujuk pada nota penuh, sebab nota penuh ni dia terus pergi kepada tafsiran ayat. Jadi tuan-tuan kena berpandukan nota ringkasan yang saya akan paparkan di skrin Zoom tuan-tuan dan puan-puan. Saya mohon tuan-tuan dan puan-puan membuat catatan-catatan. Kerana tidak semua maklumat yang kita belajar ia ada di dalam nota. Jadi tuan-tuan kena bersedia untuk mencatat ya beberapa maklumat. Suratul Al-Waqiah. Pertama, yang kita nak belajar pada pagi ini, kita kenalan terlebih dahulu dengan Suratul Al-Waqiah. Yang pertama, kita kena tahu surah ini dalam susunan mushaf terletak pada surah yang ke-56. Maknanya surah yang ke-55 adalah suratul Rahman, surah 56 adalah suratul Waqiah. Mengapa surah Al-Waqiah diletakkan selepas suratul Rahman? Wallahu ta'ala a'lam, kita tidak ada jawapan yang jelas disebutkan oleh Nabi, tidak ada jawapan yang disebut oleh para sahabat yang membukukan Al-Quran ni. Tetapi nanti kita akan amati, kita akan analisis ayat-ayat dalam Waqiah ni, kita akan nampak nanti insya-Allah sebentar lagi ada hikmahnya. Kenapa Waqiah dia diletakkan di dalam Quran selepas suratul Ar-Rahman. Surah Waqiah ada 96 ayat. Ayatnya lebih banyak daripada suratul Ar-Rahman. Surah Waqiah dia adalah surah yang turun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke bumi Madinah. Ingat, sangat penting mengetahui surah yang sedang baca. Kalau tuan-tuan nak baca Quran, tuan-tuan kena lihat dulu. Surah yang nak baca ni surah yang turun sebelum hijrah ke selepas hijrah? Kalau surah yang turun sebelum Nabi berhijrah, namanya adalah Makkiyah. Makkiyah. Makkiyah bukan merujuk kepada tempat, tapi yang tepat merujuk kepada masa diturunkan. Walaupun ayat tu tak turun dekat bumi Mekah, ketika Nabi tak berada di Mekah pun, kalau ayat tu turun sebelum hijrah, dia dinamakan dengan surah Makkiyah. Ingat, kalau baca surah Makkiyah, mesti ayat-ayat itu mempunyai kaitan penceritaan tentang bab akidah. Nanti kita akan jelaskan lagi insya-Allah pada halaman yang berikutnya. Ingat macam tu je. Maknanya kalau baca surah Makkiyah kan, baca surah Makkiyah saja, kita akan ingat, walaupun kita tak hafal 96 ayat surah Waqiah, kan? Kita tak hafal ayat pertama sampai ayat yang ke-96. Tetapi kita tengok dia punya kategori surah pun, kita dah boleh target dah. Kita dah boleh agak, surah yang sedang nak dia baca ni, surah cerita pasal akidah, cerita pasal iman. Maknanya Allah Ta'ala nak suruh kita ni mantapkan rukun iman kita, nak mantapkan iman kita, nak mantapkan akidah kita. Iman tentang apa? Sekejap lagi kita akan belajar. Okey. Kemudian surah ini turun sebelum surah Asy-Syu'ara. Ini menurut tafsir Al-Misbah. Okey, dalam tafsir Al-Misbah, surah turun sebelum surah Asy-Syu'ara. Penurunan surah wallahu taala alam, kita tidak ada satu maklumat yang boleh kita pegang secara muktamad. Dia hanyalah kajian para ulama. Surah Waqiah dia turun sebelum surah Asy-Syu'ara. Kemudian ada mengatakan dia turun selepas surah Taha. Surah Taha turun dulu, lepas tu baru turun surah Al-Waqiah. Surah Asy-Syu'ara turun selepas suratul Waqiah. Ini sekadar maklumat tambahan saja. Okey, yang paling penting, kita tengok juga surah Waqiah, kalau kita buka Quran, kita akan jumpa pada muka surat 534 sehingga muka surat 537, dan surah Waqiah dimulakan dengan syarat. Syarat ni
Maksudnya kita jumpa perkataan iza apabila. Itu dipanggil syarat. Okey, tak apa. Ini maklumat ringkasan, maklumat tambahan. Yang paling penting kita tengok tentang nama surah Waqiah pula. Yang ini sebelum kita masuk kepada surah, kita nak belajar tentang nama dia. Kenapa nama dia Al-Waqiah? Okey, tuan-tuan kena saya dah ingatkan tuan-tuan tadi bahawa kalau nak faham Quran, nak faham kandungan ayat-ayat Quran, saya dah bagi petua tadi. Yang pertama, tolong tuan-tuan ingat dulu. Tuan-tuan cari maklumat, surah ni Makkiyah ke Madaniyah. Pegang macam tu je dulu. Dia sangat membantu tuan-tuan dan perempuan. Sebab kalau tuan-tuan belajar sejarah Rasulullah SAW kan, lagi boleh bantu. Oh, kalau surah Makkiyah. Okey, itu tip pertama. Tip yang kedua, cara yang kedua untuk faham Al-Quran, tuan-tuan boleh belajar dengan mencari jawapan pada nama surah tu. Surah Al-Waqiah, namanya memang Waqiah. Tapi kalau kita baca terjemahan kata hari kiamat kan. Kita jumpa banyak surah dalam Quran namanya hari kiamat. Al-Qari'ah pun hari kiamat juga. Al-Waqi'ah pun hari kiamat juga. Tetapi Al-Waqi'ah dia ada beza dengan Qari'ah. Surah Al-Haqqah kiamat juga, tapi ada beza dengan Al-Waqi'ah. Jadi kita belajar terlebih dahulu tentang Al-Waqi'ah. Okey. Nama suratul Waqi'ah ada pada ayat yang pertama kita jumpa perkataan Al-Waqi'ah. Okey, jumpa. Ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, idza waqa'atil waqi'ah. Apabila telah berlakunya Al-Waqi'ah. Sebenarnya. Cuma dalam terjemahan Quran yang ada di tangan kita ni, dia terjemah Waqi'ah hari kiamat. Betul. Waqi'ah ni memang hari kiamat. Tetapi hari kiamat yang macam mana? Yang itu yang terjemahan kekurangan terjemahan kita. Al-Waqi'ah ni dia memang cerita tentang hari kiamat. Tapi Waqi'ah ni situasi dia berbeza dengan Qari'ah. Dia berbeza dengan Al-Haqqah. Dia berbeza dengan Az-Zalzalah. Okey. Ni kita akan ni. Okey, kemudian saya tengok ni ada conteng-conteng ni. Saya nak kena tutup sekejap. Saya minta jangan ada buat conteng-conteng kan sekejap. Ada gangguan sekejap. Saya kena tutup mutah ni sekejap. Saya minta jemaah jangan conteng di whiteboard whiteboard dekat yang ada di dalam Zoom ni. Nanti dia akan nampak tulisan dia. Okey, jelas ya Al-Waqi'ah. So Waqi'ah ni namanya Waqi'ah, betul. Sebab tu namanya Suratul Waqi'ah. Okey, kita nak belajar tentang apa itu Al-Waqi'ah. Memang Waqi'ah tentang hari kiamat, betul. Tetapi apa makna yang lebih spesifik tentang Waqi'ah tu? Okey, kita tengok nama dia. Okey, dalam nota ringkasan ada saya berikan pada tuan-tuan perempuan. Tuan-tuan perempuan mungkin tak perlu salin lah sebab dalam nota ringkasan tu ada. Nanti boleh print, boleh tengok balik. Okey. Al-Waqi'ah, okey, dia berasal daripada perkataan waqa'a. Perkataan waqa'a. Sebab tu kalau kita baca Waqi'ah kan, dia ada perkataan apa? Waqi'ah. Dari perkataan waw, qaf dengan a. Dia panggil waqa'a. Kata Syekh Al-Gharib. Al-Gharib mufrad dalam al-mufradat, perkataan waqa'a. Ingat al-waqi'ah dia berasal dari perkataan waqa'a. Yang subutu syai'i wa suqutuhu. Maknanya perkataan waqa'a al-wuqu' ia berkaitan tentang sesuatu yang tetap dan sesuatu yang tetap dan jatuhnya sesuatu. Dia panggil waqa'ah ni dia benda yang tetap, benda yang pasti. Yang itu dia kata waqi'ah.
Macam dalam bahasa kita, kita panggil waqi', waqi', waqi' tu benda yang reality, benda yang tetap. Dia benda bukan benda yang khayalan. Dia bukan benda yang kita boleh ragu-ragu dia. Tapi tu waqi'ah ni dia bermakna subutu syai', benda yang tetap. Okey, kita ulas lagi sikit lagi. Okey, kata Al-Gharib Al-Asfahani, okey, dia kata wal waqi'atu, dia kata perkataan waqi'ah la tuqalu illa fi syiddati wal makruhi. Ia tidak digunakan melainkan digunakan pada perkara yang susah dan perkara yang makruh, perkara yang tidak disukai. Okey, tuan-tuan ambil maklumat ni sebab daripada nama pun kita dah boleh tahu dah. Tentang waqi'ah. Waqi'ah ni hari kiamat. Kenapa dengan hari kiamat tu? Kalau ambil pada definisi ni, kita akan dapat dia punya perkaitan dia. Lepas tu kata Al-Gharib Al-Asfahani lagi. Dia kata, wa aktharu ma jaa fil Qur'ani min lafzil waqa'a. Dia kata kebanyakan perkataan waqa'a di dalam Quran jaa fil azabi wasyada'idi. Dia digunakan berkaitan dengan azab dan siksaan. Jelas tak maksud dia? Ini diulas dari sudut bahasa. Macam ni lah, macam ni. Macam kita belajar erti solat kan, solat. Apa tu solat? Solat tu doa. Okey, bukanlah bermakna kita hanya doa je. Tak perlu baca Quran, tak perlu buat apa. Tetapi daripada ulas pasal doa tu, kita tahu sembahyang ini adalah tempat manusia berdoa kepada Allah. Jadi kita kena belajar dari sudut pemahaman bahasa, dari sudut istilah dia. Jadi kata Al-Gharib Al-Asfahani, dia kata apa banyak dalam Quran kalau guna perkataan waqa'a, dia Allah gunakan perkataan waqa'a itu dia ada kaitan dengan azab. Tapi tak semua macam tu. Tapi dia kata kebanyakannya. Okey. Lepas tu dia kata lepas tu dia kita dah faham perkataan dia tadi kan? Okey, kita tengok pula. Apa kata Al-Imam Ibnu Katsir? Waqi'ah tu apa? Kata Ibnu Katsir, dia kata summiyat bidzalika, dinamakan dia waqi'ah. Dia kata litahaqquqi kauniha wa wujudiha. Dinamakan waqi'ah adalah kerana hari itu pasti dia terjadi dan dia pasti ada. Ini dia punya penerangan nama dia. Cuma dalam terjemahan kita, dia terjemah hari kiamat. Cuba tuan buka Quran terjemahan tuan-tuan dan perempuan. Cuba buka. Kata buka kan. Suratul Waqi'ah. Dia kata Waqi'ah tu hari kiamat. Dekat situ je. Tapi sebenarnya memang di hari kiamat. Tetapi dia ada makna yang lebih sesuai dengan Waqi'ah tu. Jadi kalau Quran tuan-tuan dia tulis hari kiamat, tuan-tuan kena tambah dalam kurungan, dia adalah hari yang pasti terjadi, hari yang pasti ada, pasti wujud. Itu namanya waqi'ah. Nampak tak perbezaan dia kalau kita belajar? Maknanya daripada nama tu kita dah dapat detect dah. Oh, surah Waqi'ah yang 96 ayat ni, daripada nama dia, namanya pasal Waqi'ah. Waqi'ah ni apa? Waqi'ah ni adalah tentang ada satu hari yang hari tu pasti jadi. Pasti ada. Itulah Waqi'ah. Cuma terjemahan kita tu hari kiamat. Hari kiamat kan? Tapi dia lebih tepat kalau tuan-tuan letak dalam kurungan, tulis hari yang pasti terjadi ataupun hari yang pasti ada, pasti wujud. Itulah waqi'ah. Daripada nama tu pun kita dah boleh tangkap dah. Oh, kalau namanya hari yang pasti ada, pasti terjadi, hari apa yang pasti terjadi? Oh, hari kiamat lah. Bermakna daripada nama tu pun macam dah boleh target dah. Oh, surah ni kalau namanya hari pasti terjadi, mesti ada kaitan pasal kiamat. Mesti ada pasal kiamat. Iyalah, sebab tu namanya macam tu. Okey, kemudian kita kuatkan lagi tentang Al-Waqi'ah tu adalah hari yang pasti terjadi, pasti ada. Okey, saya kuatkan lagi fakta tersebut dengan saya menukilkan kata-kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Taksir Al-Munir.
Tengok Dr. Wahbah kata apa. Dr. Wahbah dia kata Al-Waqi'ah tu, dia kata, kenapa namanya Al-Waqi'ah? Dia kata kiamat itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Sama seperti Ibnu Katsir sebut tadi. Bermakna Al-Waqi'ah itu suratul Waqi'ah, surah apa? Surah hari yang pasti terjadi, pasti ada. Itulah Al-Waqi'ah. Okey, selesai tentang bab nama dia. Kenapa kena ulas sebegitu? Sebab Al-Waqi'ah ni, sebab hari kiamat dia ada banyak nama. Jadi kalau kita terjemahkan hari kiamat, hari kiamat, hari kiamat, hari kiamat, seolah-olah kiamat ni ada satu nama je. Kiamat, kiamat, kiamat. Kiamat ni sebenarnya yang tepat dia panggil Yaumul Qiyamah. Qiyamah tu sepatutnya hari kiamat. Tapi Waqi'ah, dia nama lain dia sepatutnya adalah hari Al-Waqi'ah. Itu lebih tepatlah. Tapi dia hujungnya pasal kiamat juga. Tapi kiamat lain, akhirat lain, Waqi'ah lain, Al-Haqqah lain, Al-Zalzalah lain. Tapi kekurangan pada penterjemahan kita, kiamat, kiamat, kiamat. Al-Haqqah kiamat, Al-Ghashiyah kiamat, Zalzalah kiamat, Waqi'ah kiamat. Jadi kita telah kehilangan maklumat pada nama-nama kiamat. Sebab kiamat ni dia ada banyak nama. Jadi alhamdulillah sekurang-kurangnya kita tahu, rupanya kiamat ni dia ada banyak nama. Kalau tidak, sampai bila kita hanya pegang tak hari kiamat? Hari apa? Akhirat. Tak kiamat? Akhirat. Sebenarnya tak. Selain dipanggil nama kiamat, dia juga dipanggil hari akhirat. Selain pada nama hari akhirat, hari Waqi'ah. Hari Waqi'ah tu hari benda lah pula. Waqi'ah tu hari pasti terjadi, hari pasti wujud. Okey, selesai. Kemudian kita sambung lagi tentang kelebihan suratul Al-Waqi'ah. Suratul Waqi'ah ini, tuan-tuan dan puan-puan, sebenar-benarnya siapa yang belajar ilmu hadis, suratul Waqi'ah tidak ada kelebihan. Al-Waqi'ah tidak ada kelebihan dari sudut pahala, tidak ada. Tidak ada menyebut dapat berapa pahala. Kelebihan Waqi'ah yang kata boleh elak daripada fakir, riwayat itu lemah. Riwayat itu riwayat yang lemah. Okey. Tapi kalau nak baca Quran, baca je lah. Tapi nak kata kalau kita baca Waqi'ah ini, Allah jauhkan kita daripada kefakiran. Yang kata macam tu, riwayat macam tu, riwayat yang statusnya adalah lemah, kata para ulama hadis. Tapi apa kelebihan Waqi'ah ni? Okey, kelebihan Waqi'ah kalau ikut hadis yang sahih, ramai orang tak ambil maklumat yang ini. Yang dia ambil tentang nak baca Waqi'ah tu sebab tak nak fakir. Tapi dia terlupa ada hadis yang sahih yang Waqi'ah ini merupakan salah satu surah yang menyebabkan rambut Nabi SAW menjadi beruban. Menjadi beruban. Ada kelebihan ke rambut beruban ni? Rambut beruban itu menunjuk, memberi peringatan kepada kita kan? Peringatan tau rambut beruban ni. Rambut beruban ni peringatan kepada kita. Jadi kalau kita baca dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi SAW kata apa? Ketika mana Abu Bakar Siddiq, dia tegur Nabi. Dia tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, qad shibta? Dia kata, ya Rasulullah. Okey, saya nak kena kontrol suara sekejap. Saya minta Kak Syida sebagai co-host, dia tolong kontrol suara. Okey, tengok ya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dia kata, ya Rasulullah, engkau tengok rambut dah macam beruban tu, kau dah beruban dah. Maka apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, syayyabatsni hudun. Dia kata rambutku ni beruban disebabkan surah Hud. Dia kata hudun. Maklumat dalam surah Hud itu menyebabkan rambut aku telah beruban, kata Nabi. Wal Waqi'ah. Maklumat dalam Al-Waqi'ah ni menyebabkan rambut aku beruban, kata Rasulullah. Wal Mursalat. Surah Al-Mursalat menyebabkan rambut aku beruban. Wa amma yatasa'alun. Amma yatasa'alun ni surah An-Naba. An-Naba, surah yang ke-78 tu, yang amma yatasa'alun, tu surah tu. Dan juga surah Idza Syamsu Kuwirat.
Okey, idza syamsu kuwirat, iaitu surah At-Takwir. Tulis surah At-Takwir. Tuan-tuan dan puan-puan, tengok ya cara Nabi menghayati bacaan Al-Quran. Tengok cara orang faham Quran tak sama macam kita. Nabi baca Quran, dia faham maklumat-maklumat di dalam tu telah memberikan satu tekanan, telah memberikan satu peringatan, ancaman, menyebabkan rambut Nabi ini terkesan. Nabi baca surah ini menyebabkan rambut Nabi itu telah beruban, memikirkan tentang maklumat yang ada dalam Al-Quranul Karim. Berbeza dengan kita. Jadi inilah tujuan kita baca Quran. Tujuan baca Quran nak bagi kita berubah, nak bagi kita jadi bertambah dekat dengan Allah, nak menjadi kita lebih nampak laluan nak ke akhirat tu. Seperti mana ada maklumat dalam suratul Waqiah. Kalau tuan-tuan nak buat catatan, kan, tuan-tuan tengok ya, apa yang disebut ni sebenarnya tepat maklumat tu ada dalam surah-surah yang kita sebut ni. Hud, Waqiah, Mursalat, An-Naba, surah At-Takwir. Okey, tuan-tuan daripada hadis ni, tuan-tuan boleh dapat maklumat rupa-rupanya nama-nama surah sudah diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum zaman Nabi kan kita belajar surah tidak dibukukan lagi. Tak ada dalam satu mushaf. Tetapi Nabi sebut dalam hadis dia menunjukkan bahawa Nabi sudah tahu surah 96 ayat ni namanya Waqiah. Surah itu namanya Hud. Surah itu namanya sebagai Al-Mursalat. Nampak tak? Disebabkan nama surah ini berdasarkan kepada wahyu. Okey, Al-Fatihah itu berdasarkan wahyu. Nama Al-Baqarah wahyu, Ali Imran wahyu, An-Nisa wahyu. Nama itu adalah berdasarkan petunjuk Rasulullah. Oleh sebab itulah kita cuba buat satu kelas yang kita dah jalan pun sekarang. Setiap hari Rabu malam jam 9 malam kita membongkar, mencari rahsia tentang kenapa surah tu namanya itu. Kenapa nak bongkar? Kenapa nak belajar? Sebab nama-nama surah itu berdasarkan wahyu. Kalau berdasarkan wahyu, tentu ada sesuatu. Jadi kalau tuan-tuan nak ikut, hari besok malam, kita jemput untuk belajar, kita sedang kupas tentang surah Al-Hijr. Surah tentang, kalau tuan-tuan tengok terjemahan Hijr itu apa? Kawasan berbatu. Kenapa surah tu nama kawasan berbatu? Nak tahu jawapan dia, tuan-tuan ikutlah kelas. Kita akan dapat belajar. Siapa yang dapat belajar tentang nama surah, dia seolah-olah dia mengetahui surah itu cerita pasal apa. Sebab tu kita nak belajar satu ayat mungkin tak dan. Mungkin kita ambil waktu panjang. Jalan paling singkat, shortcut, nak faham sesuatu surah itu belajar pada nama. Macam tadi itu Waqiah. Namanya apa? Hari pasti terjadi. Hari pasti wujud. Daripada nama pun tuan-tuan dah boleh teka dah. Surah ni ayat dia mesti cerita pasal kiamat. Kalau orang tanya, kenapa boleh cakap macam tu? Lah dah nama dia macam tu. Nampak tak? Itu di antara cara lah untuk tuan-tuan faham Al-Quranul Karim. Okey, kemudian kita pergi kepada mencari rahsia penyusunan surah Ar-Rahman dengan surah Al-Waqiah seperti yang saya sebut tadi. Dia punya maksud dia, selama ni kita cuma baca surah ikut tertib lah. Ikut tertib saja. Tapi pernah tak kita belajar? Pernah tak kita diajar? Kenapa surah Fatihah tu nombor 1 ya? Lepas tu surah Baqarah, kenapa surah Ali Imran, kenapa Ar-Rahman, kenapa Al-Waqiah? Sedangkan penyusunan surah-surah itu ada ilmu yang boleh digali. Kalau digali dia, belajar, tuan-tuan akan dapat menambahkan lagi iman bahawa rupa-rupanya daripada penyusunan surah itu pun sudah membuktikan bahawa Quran ini tepat. Maksudnya Quran ini dia sempurna daripada segala sudut. Susun ayat, nama surah, susunan surah. Sebab, ini itu panggil sebab orang-orang bukan Islam, orientalis ya, kumpulan-kumpulan yang
yang nak serang Islam ni, mereka akan attack Quran ni dari sudut macam-macam lah. Tapi siapa yang belajar, dia boleh lawan, dia boleh balas, dia boleh sebut sekian sebab apa. Sebab itu kita nak letak dalam jiwa kita, Quran ni bukan buku yang macam biasa, bukan. Dia bukan buku cerita, dia bukan novel, dia bukan apa-apa. Quran ni dari Allah ni, Quran ni dari Allah. Kalau kita nak tahu antara rahsia dia, belajar dari sudut susunan dia. Jadi pada pagi ni, kita akan bongkarkan. Kita cari kenapa surah Al-Waqi'ah itu letak dengan surah Rahman. Apa perkaitan dia? Okey. Walaupun kita dah selesai surah Rahman, tapi kita belajar surah Waqi'ah. Kan? Bukan kerana dia duduk sebelah-sebelah saja. Tetapi persoalannya adalah kenapa dia duduk sebelah? Itu persoalan dia. Sebab itu kita cadangkan. Saya cadangkan pada minggu sebelum ni kan. Lepas baca Rahman, belajarlah Waqi'ah. Kalau baca Waqi'ah, kena belajar juga Rahman. Kenapa? Ini kita nak bongkarkan. Okey, tuan-tuan tengok dalam nota ringkasan ni. Tadi nota penuh, tengok nota ringkasan dia. Okey, kita tengok. Okey, cuba perhatikan kotak dalam surah Rahman, kotak dalam surah Al-Waqi'ah. Okey, tuan-tuan lihat. Dekat mana pertalian dia, hubung kait dia. Okey, surah Rahman, masih ingat lagi, kita ada belajar tentang apa? Kita ada belajar tentang asal usul kejadian manusia. Masih ingat? Ayat nombor 14. Cari balik ayat nombor 14 surah Rahman tu. Yang ayat berbunyi, Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Itu ayat nombor 14. Buka Al-Waqi'ah. Oh, ada juga ya maklumat cerita tentang asal usul manusia. Ada. Tapi pada ayat nombor 57 dengan ayat nombor 59. Nanti kita akan belajar. Ayat 57 sampai 59, ayat berbunyi tentang Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Itu ayat dia sampai 59. Okey, ada persamaan tak? Ada persamaan? Ada persamaan. Ayat 14 surah Rahman ada cerita tentang asal usul kejadian kita dari apa. Dalam surah Al-Waqi'ah pun ada juga asal usul kita dari apa. Okey, kalau orang tanya, sama je, apa connection dia? Memang dia sama, tapi maklumat dia tak sama. Tajuk dia sama, asal usul kejadian manusia. Tapi tuan-tuan perlukan Waqi'ah, Waqi'ah perlukan Rahman. Kenapa? Kalau baca surah Rahman, Allah hanya cerita kita ini daripada tanah yang terakhir, yang kering, yang ketuk keluar bunyi. Tapi kalau baca dekat Waqi'ah, asal usul kita daripada apa? Daripada air yang telah terpancar. Nampak tak? Maknanya, memang tajuk dia sama. Tetapi surah Waqi'ah, kalau nak tahu asal usul manusia dari apa, tidak hanya cukup dengan Rahman. Maka Waqi'ah kata, aku akan top up maklumat tu. Sebab tu Waqi'ah, dia cerita tentang asal usul manusia daripada mana? Matumnun. Matumnun ni ada cerita tentang apa air dipancarkan. Nampak tak dua maklumat ni dia saling melengkapkan. Topik dia sama, asal usul kejadian manusia, tetapi surah Ar-Rahman melengkapkan Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah melengkapkan surah Ar-Rahman pada tajuk asal usul kejadian manusia. Cuba tuan-tuan baca. Cari maklumat kat situ. Okey. Kemudian, dalam surah Ar-Rahman, kita sebelum ini ada belajar tentang, kita ada belajar tentang apa? Tentang kematian manusia. Kematian manusia ni maknanya kita akan binasa. Ada tak? Kita ada belajar dulu. Masih ingat kita ayat nombor 26 dengan 27. Ya Allah kata apa? Kullu man 'alaiha fan. Ingat lagi tak ayat nombor 26? Ar-Rahman. Buka Al-Waqi'ah. Oh, ada juga maklumat tentang macam mana manusia itu mati. Manusia itu binasa. Tajuk sama. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan baca Al-Waqi'ah, Allah cerita spesifik lagi. Macam mana manusia itu dia akan binasa? Allah cerita tentang apa? Tuan-tuan bacalah ayat 83 sampai 84, cerita tentang nyawa berada di halqum. Falaula idza balagatil hulqum. Nampak tak?
Maksud dia, surah Ar-Rahman, Allah hanya cerita setiap makhluk ini dia akan binasa. Antara yang binasa adalah manusia. Macam mana manusia itu boleh binasa? Salah satu jalannya adalah dia mati. Maka surah Al-Waqiah menceritakan tentang mati itu macam mana roh tu keluar daripada halqum. Okey, nampak tak connection dia? Okey, kemudian kita lanjutkan lagi dengan maklumat tambahan. Okey, kita lanjutkan lagi. Okey, kalau kita buka dalam surah, kalau kita buka dalam surah Ar-Rahman, kita jumpa topik tentang kejadian macam mana kiamat tu bermula. Al-Waqiah pun ada juga. Cuba tetap perhatikan baik-baik. Dalam Ar-Rahman, kita belajar dulu Allah cerita tentang langit yang terbelah. Masih ingat lagi ayat nombor 37? فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. Masih ingat? Langit terbelah. Tapi pada Waqiah, Allah tambah lagi maklumat dia. Macam mana kiamat tu nak jadi? Waqiah pula kata, seolah-olah dia kata, Ar-Rahman, kau dah cerita pasal langit terbelah kan? Aku nak cerita bab lain pula, dia kata. Tapi topik sama, pasal kiamat juga. Maka dalam Waqiah nanti, kita akan jumpa Allah menyebutkan tentang ayat 4 dengan ayat 5, kiamat tu jadi macam mana? إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً. Ayat tu kita kena tambah 4, 5 dan ayat 6 lah, tambah sikit. Ayat sampai ayat nombor 6. Okey, bumi tengok. Bumi digoncang, gunung anda dihancurkan. Okey, cuba tuan-tuan amati betul-betul. Mungkin orang kata, sama je, tak ada apa beza pun. Memanglah sama. Tapi, apa yang tak sama? Tak sama dia adalah Ar-Rahman cerita pasal langit je yang terbelah. Tak ada cerita pasal bumi yang akan digoncangkan, gunung akan hancur. Tapi nak tahu maklumat tu kat mana? Surah sebelah dia lah cerita dalam surah Al-Waqiah. Bermakna apa? Surah Ar-Rahman menampung maklumat dalam surah Al-Waqiah. Al-Waqiah menampung maklumat ada dalam surah Ar-Rahman. Nampak tak? Tapi tujuan dia satu. Nak cerita tentang berlakunya kejadian hari kiamat. Okey, selesai dekat situ. Kemudian kita tambah satu lagi. Dalam Ar-Rahman ada cerita tentang azab. Surah Al-Waqiah ada cerita pasal azab. Mungkin kata, sama je. Sebenarnya memang dia sama. Tapi Al-Waqiah memerlukan Ar-Rahman. Ar-Rahman memerlukan Waqiah. Okey, kalau kita baca surah Ar-Rahman, kita jumpa Allah cerita tentang azab neraka kan? Pada ayat 43 dan 44. Ingat balik ayat tu. Ayat yang Allah kata, hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an, kan? Yang mereka keliling. Masih ingat lagi tak? Yang mereka nampak neraka, ya Allah kata, itulah neraka. Inilah neraka yang kau dulu tak percaya. Itu Rahman kan? Lepas tu Allah kata, engkau tengok mereka tawaf kan? Tawaf, pergi dekat api, pergi dekat api yang panas. Betul? Dan dalam Al-Waqiah, Allah Ta'ala menjelaskan lagi yang dapat azab neraka tu siapa? Rupa-rupanya Al-Waqiah memberikan jawapan yang masuk neraka itu, mereka ini ada pangkat dia. Dalam Al-Waqiah, mereka ini digelar dengan Ashabus Shimal, golongan kiri. Tapi dalam Rahman tak jumpa. Dalam Rahman kita tak jumpa golongan kiri tu. Tapi Al-Waqiah kata, nak tahu tak yang masuk neraka ayat 43, 44 dalam Rahman tu, nak tahu tak mereka siapa? Mereka itu adalah Ashabus Shimal. Mereka golongan kiri. Carilah ayat 41 Al-Waqiah sampai 42, termasuklah pada ayat nombor 93 lah. Okey, nampak tak dia punya bersusunan dia? Saling lengkap melengkapkan. Okey. Sebelum kita pergi azab, kita tengok maklumat lain. Dalam Ar-Rahman, kita belajar tentang nikmat syurga. Betul tak? Kita jumpa dalam Ar-Rahman, ada syurga kelas yang pertama ayat 46 sampai 61. Ada syurga kelas kedua ayat 62 sampai 77. Betul. Tapi dalam Ar-Rahman, Allah tak bagi tahu pun.
Siapa dia yang dapat kelas pertama ni? Mereka ni siapa ya? Siapa dia yang masuk syurga kelas kedua ni? Siapa mereka ni lah? Al-Waqiah kata apa? Saya ada jawapan dia. Maksudnya ini bahasa saya nak bagi faham lah. Maksud Al-Waqiah kata, Waqiah bagi jawapan. Rupa-rupanya surah Waqiah kata, kelas pertama dalam surah Ar-Rahman itu, mereka ini sebenarnya orang yang duduk dapat darjat pertama, orang yang dekat darjat dia, pangkat dia dekat dengan Allah. Siapa dia? Mereka ni adalah as-sabiqun as-sabiqun. Ayat 11 sampai 26 surah Rahman. Okay, tuan-tuan ambil maklumat ni, nanti senang nak hafal Al-Waqiah tu. Senang nak hafal cerita-cerita Al-Waqiah tu. Okay, dapat? Okey. Pada surah Waqiah, kita akan dapat tahu, oh, manusia yang darjat kedua dia. Dia agak jauh sikit dari Allah. Orang yang paling dekat dengan Allah, darjat dia dekat dengan Allah dipanggil Al-Muqarrabun ataupun As-Sabiqun As-Sabiqun. Tapi dalam Al-Waqiah cerita, darjat orang yang kedua, dia panggil Ashabul Yamin. Ashabul Maiman ataupun Ashabul Yamin, golongan kanan. Ayat 27 hingga 40. Cuba tuan-tuan amati betul-betul. Tuan-tuan nampak tak tentang tentang hikmah dia penyusunan Al-Quran. Kalau tuan-tuan nak belajar penyusunan Al-Quran saja, kita pun ada modul dia. Kalau tuan-tuan nak belajar bentuk macam ni kan, tak nak belajar kandungan ayat, tapi nak belajar susunan surah saja pun boleh. Dan memang itu salah satu cara nak faham Quran juga. Kalau tidak, kita nak bagi kita rasa tau, nak dapat rasa ni, nak dapat feel ni, nak dapat feel Quran ni betul-betul dari Allah ni. Dia bukan sebarang-barang kitab ni. Cara dia macam ni lah. Dok bongkar nama, dok bongkar susunan ayat. Itu untuk bagi nampak dia itu adalah mukjizat. Okey, jelas tuan nampak, dapat tuan nampak perbezaan dia. Maknanya kalau hanya baca surah Rahman, kita takkan tahu tentang siapa dia dapat kelas pertama tu. Tapi Al-Waqiah bagi tahu. Tapi kalau baca Al-Waqiah saja, tak belajar Ar-Rahman, kita akan tahu, okey, As-Sabiqun As-Sabiqun, okey, dia kalau kita baca Quran kan, nanti kita baca Waqiah kan, kita dapat tahu hanya pada apa tahu? Kita hanya dapat tahu pada Allah sebut dulu As-Sabiqun As-Sabiqun, baru sebut Ashabul Yamin. Kalau kita tak belajar, mungkin kita tak nampak macam, kenapa sebut dulu As-Sabiqun As-Sabiqun ya dalam surah Waqiah? Cuba kita tengok ayat Waqiah tu. Darjat pertama, ayat 11 sampai 26 kan? Lepas tu baru 7 sampai 40. Maknanya dalam Waqiah, Allah cerita kumpulan mana dulu? Kumpulan mana? As-Sabiqun kan? Baru Ashabul Yamin. Kenapa susunnya macam tu? Rupa-rupanya Allah menyebut dulu Ashabul As-Sabiqun, baru menyebut ayat Ashabul Yamin, kerana dia ada persamaan dengan Ar-Rahman. Allah sebut dulu sebab apa? Sebab dia kelas yang pertama. Allah sebut yang kedua kerana ia adalah darjat yang kedua. Apa tak dia punya hikmah penyusunan dia. Okey, tak habis lagi. Ada lagi. Okey, ada lagi. Satu, okey. Surah Rahman, kedua-dua surah Rahman menyebut tentang nikmat. Ar-Rahman pasal nikmat, Al-Waqiah pun ada pasal nikmat. Okey, jelas Al-Waqiah, Ar-Rahman pasal nikmat, Al-Waqiah pun ada sebut pasal nikmat. Cuma beza dia, Ar-Rahman lebih banyaklah sebut nikmat tu. Al-Waqiah pun sebut nikmat penciptaan, nikmat untuk hidup dengan makanan, nikmat untuk hidup perlu minuman, nikmat hidup dengan nikmat hidup memerlukan api. Nanti kita akan bongkarkan kenapa Allah sebut ada api, ada makanan, ada air. Nanti kita akan sebut dalam ayat surah Al-Waqiah. Nampak tak persamaan dia? Maknanya tidak lengkap kalau sekadar nak bongkarkan nikmat Allah hanya dalam Rahman. Tak. Rupanya Ar-Rahman Allah tu, rupanya Ar-Rahman Allah dan Ar-Rahman tu bawa juga maklumat tu ada pada suratul Al-Waqiah. Kemudian suratul Rahman dengan surah Waqiah penutup dia sama. Penutup surah Al-Waqiah, surah Ar-Rahman penutup dia menyebut tentang nama Allah Al-Husna. Ingat lagi tak? Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Ayat nombor 78. Tapi Waqiah pun sama. Allah ending
pada ayat 96, fasabbih bismi rabbikal azim. Itu dalam suratul Al-Waqiah. Okey. Kejap Okey. Tuan jelas nampak tak dia punya ni? Okey. Ini serba sedikitlah yang kita boleh kongsikan perkaitan dia. Tapi ada lagi. Saya akan bentangkan yang kedua pula. Kita tengok sudut penyusunan pula. Ini dia sudut konten ya. Okey, tapi sebelum tu ya. Tuan tengok ya, tuan perhatikan baik-baik. Tuan tengok susunan ayat dia. Tengok ya. Tengok ya. Mula-mula Allah cerita asal usul kejadian manusia. Betul tak? Ada tak maklumat asal kejadian? Ada. Maknanya Allah nak cerita pada kita kan. Kita ni pernah tiada, lepas tu ada. Betul? Sebab tu kita diciptakan. Kita pernah tak ada, lepas tu kita ada. Lepas tu kan tiba-tiba Allah cerita pasal mati, cerita pasal kebinasaan. Allah beritahu apa kat kita? Allah nak beritahu pada kita, engkau orang ni dulu, wahai manusia, engkau dulu tak ada, kami ciptakan jadi ada. Dari apa? Allah cerita dari apa. Lepas tu Allah beritahu, one day, satu hari nanti, kau semua akan binasa. Allah beritahu pada kita. Tapi kita yang tak belajar ni, kadang-kadang kita tak dapat tangkap. Kenapa Allah cerita macam tu? Sebenarnya Allah nak bagi tahu pada kita bahawa kita ni bergantung penuh pada Allah. Kita bergantung pada Allah. Allah yang mewujudkan kita daripada tiada kepada apa. Dari apa Allah cerita. Lepas tu Allah ingatkan, suatu hari nanti kau akan mati, suatu hari nanti kau akan binasa. Lepas tu binasa nak pergi mana? Dah binasa, lepas tu nak pergi mana? Allah ceritalah pasal kiamat. Kiamat jadi. Nak pergi mana? Nak dibangkitkan kiamat lah. Okay, Allah jelas. Allah cerita. Betul. Lepas tu nanti kat kiamat tu ada apa dekat kiamat tu nanti? Kiamat itu yang Fatihah bagi tahu. Al-Fatihah bagi tahu apa? Kiamat tu untuk apa? Maliki Yaumiddin. Iaitu raja yang menguasai hari pembalasan. Al-Fatihah bagi tahu dah daripada kita siap solat. Kiamat itu nanti akan yang menguasai Allah yang menguasai pembalasan. Jadi baca Rahman, baca Waqiah mengingatkan kita, nanti kita mati, nanti kita pergi kiamat, dekat kiamat ada apa? Ada pembalasan. Pembalasan apa? Ada yang masuk neraka. Ada yang masuk syurga. Yang masuk syurga pula berbeza-beza dia masuk syurga. Tuan-tuan jelas tak? Tuan-tuan faham tak? Sebenarnya Quran ni nak suruh kita buat apa? Sebenarnya Quran ni nak cerita apa? Sebenarnya Quran ni diturunkan sebenarnya nak kita jadi apa sebenarnya? Hujungnya apa? Hujungnya Allah suruh kita memikirkan tentang apa? Tentang hari akhirat. Kita akan kembali jumpa dengan dia. Okey, selesai dekat situ. Okay, kemudian kita masuk maklumat lain. Okey, cuba tengok, perhatikan baik-baik pada maklumat ini. Okey. Maklumat ni kita tengok Ar-Rahman dengan Waqiah. Okey, kita tengok ya. Ini dia panggil teknik apa tahu? Ni dia panggil teknik terbalik. Dia teknik berlawanan. Allah Taala ni, dia kalau orang faham baca Quran, dia akan rasa tak boring tau. Dia akan jumpa cara plot cerita tu, cara Allah cerita tu, Allah tukar dia. Allah tu, kita tengok, perhatikan baik-baik. Kita perhatikan baik-baik cara Allah susun ayat dalam Waqiah dengan Rahman. Okey. Waktu Allah cerita tentang surah Rahman, Allah cerita Quran tu mula-mula. Tapi kalau buka Waqiah, Quran tu jumpa waktu bila? Kita akan jumpa belakang nanti. Pasal Al-Quran. Kalau tuan-tuan nak tengok, kalau tuan-tuan nak tulis lah, contoh kan. Kalau tuan-tuan nak tulis tentang, kalau kita baca surah Rahman kan Allah cerita Quran yang pertama. Tapi kalau baca Al-Waqiah, kita jumpa Allah cerita pasal Quran tu bila? Allah cerita pasal Al-Quran tu duduk hujung-hujung. Dia duduk dekat hujung-hujung. Dekat mana? Dia duduk dekat ayat 77. Nampak tak beza kan? Tapi topik sama. Tapi cara Allah susun tu Allah susun. Kalau Rahman, Quran dulu. Tapi dekat Waqiah tu duduk belakang. Cuba kita tengok susunan Rahman kan. Lepas cerita pasal Quran, cerita pasal nikmat matahari, ada nikmat bulan, ada tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, lepas tu cerita asal-usul kejadian manusia, bawa cerita gambaran kiamat, lepas tu baru cerita azab, baru cerita pasal syurga. Tapi Waqiah tak. Waqiah, dia mulakan yang hujung Ar-Rahman, dia di kat depan. Kan nampak tak? Ar-Rahman pula tak macam tu. Kiamat dia, kalau Waqiah,
Kalau Ar-Rahman, kiamat tu macam dia duduk dekat hujung-hujung dah, tengah-tengah hujung. Tapi Rahman tak, dia bawa ke depan. Lepas tu dia terus cerita nikmat syurga, dia terus cerita nikmat neraka. Nampak tak macam terbalik? Dia ada sebab tu. Dia ada sebab tu susunan macam tu. Dia tengok kepada konteks surah tu. Lepas tu baru Allah cerita asal-usul penciptaan manusia, baru cerita tumbuh-tumbuhan. Dekat Ar-Rahman tak ada cerita pasal air. Tapi Ar-Rahman tak ada. Al-Waqi'ah ada. Nampak tak perlunya surah Al-Waqi'ah itu untuk menampung maklumat yang ada dalam surah Ar-Rahman. Lepas tu ada cerita pasal api. Dekat Ar-Rahman, kita tak jumpa nikmat api. Lepas tu Allah baru cerita pasal Al-Quran. Okay, dia panjang lagi lah kalau saya nak buat salinan dia panjang. Cuma cukup dengan maklumat ni nak menunjukkan tuan-tuan cantiknya, betapa bijaknya cara Allah nak present, cara Allah nak sebut ayat tu pada kita. Kita akan jadi tak boring. Kita akan jadi baca macam, ui cantiklah dia tukar-tukar. Dia macam Allah tukar. Cuba tu ambil teknik ni kan. Cuba tuan-tuan ubah rumah tuan-tuan. Kejap sofa letak kat hujung sana, kejap sofa letak kat sini, sekejap bunga letak kat sini. Cuba susun. Kan ada masa kan dia jadi seronok. Kita tidak duduk pada tempat yang sama kan. Begitulah macam mana Allah Ta'ala telah ajar pada kita. Cara Allah bentang kat Quran pun dah berbeza. Nampak ya? Cuma nanti kita akan ulas lah. Kenapa Allah sebut tumbuh-tumbuhan, air, api pada selepas asal usul cipta manusia? Semua tu ada sebab. Ini yang kita akan belajar bagi setiap surah. Okey, kalau macam surah Rahman, kenapa sebut Quran dulu? Kenapa Al-Waqi'ah sebut Quran dekat belakang? Sebab Ar-Rahman tu, kenapa sebut Quran dulu? Kerana nama surah tu Ar-Rahman. Maka Allah nak menunjukkan bahawa yang besarnya Allah, pada rahmatnya Allah Ar-Rahman tu Allah turunkan Quran. Tapi dekat Waqi'ah, namanya Waqi'ah. Namanya Waqi'ah tu kan pasal hari pasti terjadi. Maknanya kalau nama hari pasti terjadi, mestilah cerita pasal dia dulu. Maksudnya masih cerita kaitan dengan dia dulu. Sebab tu dia cerita pasal kiamat. Kalau Ar-Rahman, cerita pasal Quran dulu. Sebab apa Quran dikaitkan dengan Rahman? Kalau Waqi'ah, tentulah pasal kiamat. Ini dia antara sebab-sebab yang boleh kita bongkarkan. Panjanglah nak ulas benda ni. Tapi tuan-tuan, kalau ada ruang belajar, tuan-tuan tak payah belajar ayat je dulu. Tuan-tuan belajar susunan surah-surah di dalam Al-Quran je. Itu pun sudah bagus untuk tuan-tuan belajar nak melihat tentang mukjizatnya penyusunan Al-Quran. Okay, itu maklumat yang kita boleh ambil lah. Okay, kemudian kita lanjutkan lagi. Yang ini, saya nak buat tuan-tuan satu lagi maklumat sebelum belajar ayat. Kita tengok. Yang ni kita tak ambil surah Rahman ya. Kita dah keluarkan surah Rahman. Sekarang kita fokus surah Waqi'ah saja. Tapi kita nak fokus apa? Kita nak fokus hubungan ayat, susunan ayat dalam Waqi'ah saja. Lepas tu nanti kita akan keluarkan tema dia. Okay, tuan-tuan belajar ni dulu. Sebenarnya tuan-tuan akan dapat jawapan. Waqi'ah ni siapa nak ayat cerita pasal apa? Cara dia macam mana? Kan cara dia adalah belajar maklumat ni. Tengok hubung kait dia. Okay, satu. Tengok sudut pandang pertama. Okay, kalau kita buka permulaan lah. Kita tengok pada permulaan. Pembukaan Al-Waqi'ah. Tuan-tuan akan jumpa ayat cerita pasal apa? Pasal kepastian berlakunya hari apa? Hari kebangkitan, hari pembalasan lah. Iaitu hari kiamat. Okay, itu permulaan dia. Ayat apa? Idza waqa'atil waqi'ah. Ini ayat pertama. Okay, jelas. Dapat ya? Faham. Tiba-tiba baca Waqi'ah, jumpa tengah-tengah dia pula. Tengah-tengah. Tengok pertengahan. Pertengahan surah Al-Waqi'ah, kita akan jumpa ayat yang Allah cerita tentang siapa. Walaupun ayat pertama kata hari itu pasti, confirm dia akan datang. Tetapi dalam Al-Waqi'ah, Allah cerita ada yang tak percaya. Tak percayalah. Impossible. Dia tak percaya. Maknanya dalam Waqi'ah, Allah ada cerita tentang pendustaan manusia pasal hari Waqi'ah tu. Nak tengok ayat dia ayat berapa? Kita tengoklah ayat dia. Kita tengok ayat 47 dengan 48. Nanti saya akan terangkan pada tuan-tuan dan perempuan. Kenapa saya bulat-bulatkan ni? Nampak tak yang ada huruf amzah? Ada huruf amzah ayat nombor 48. Yang ini kalau tak belajar ni, kita akan baca secara terjemahan je. Kita tak akan dapat merasai tentang tahap pendustaan.
Kita baca ayat, kita faham, oh mereka ni dulu zaman Nabi, orang kafir Quraisy, mereka tak percaya kiamat ada. Kita akan faham maklumat macam tu je. Tapi kalau kita belajar lagi berdetail, macam mana tahap tak percaya tu, ada huruf hamzah kat situ. Kalau baca ayat nombor 47 kan, kita akan jumpa wa kanu yaquluna a idza misna wa kunna turaban wa idhaman inna lamab'uthun. Nampak tak hamzah kat sini dua? Tahu tak hamzah ni fungsi apa? Hamzah ni sebenarnya bentuk persoalan. Cuba tuan-tuan semak terjemahan tuan-tuan dan perempuan. Ada tak dua persoalan ni? Kalau tak ada, tolong betulkan. Sebab terjemahan kita ni kadang-kadang dia buang satu persoalan ni. Sebenarnya. Cuba tengok terjemahan tuan-tuan dan perempuan. Kalau tuan-tuan dan perempuan tak perasan. Ayat nombor 47. Okay, kalau saya buka ayat nombor 47. Quran terjemahan yang ada. Dia sebenarnya, kalau dibuang hamzah tu, terjemahan dia, dia hilang tahap pendustaan tu. Ayat nombor berapa tu? Ayat nombor 47. Okey, 47. Okey, nampak Aiza. Okey. Tahu tak, nampak tak adakah? Adakah tu maknanya mereka tak percaya, mereka bertanya dua kali. Dia kata, dan mereka selalu berkata, adakah lepas kami mati, kami jadi tanah dan tulang, adakah kami akan benar-benar dibangkitkan semula? Kenapa ditanya adakah? Adakah tu sebenarnya soalan yang berbentuk macam tak percaya. Dia bukan nak tahu jawapan, ya atau tidak. Adakah ni berbentuk pertanyaan yang bentuk ingkari. Pertanyaan berbentuk mengingkari. Ya ke nanti kalau dah mati jadi tanah dan tulang? Ya ke kalau dah jadi tulang tu boleh hidup semula? Okey. Dua, kalau campur ayat nombor 48, jumpa sekali lagi mereka tanya, awak abaunal awalin? Ya ke nenek moyang kami yang terdahulu akan hidup semula? Ya ke nenek moyang kita dah mati-mati dulu akan hidup semula? Ini dipanggil apa? Nanti kita akan kupaslah tentang ayat ni. Tapi kita nak sebut di pertengahan ayat adanya pendustaan. Dan kita tengok ending ayat dia, habislah Waqiah ni belajar kan. Ni cara cepat belajar. Nak faham surah Waqiah lah. Rupanya penutup Al-Waqiah pasal apa? Allah cerita pasal adanya hari kebangkitan yang pasti diyakini. Ayat dia apa? Inna hadza lahuwa haqqul yaqin. Allah kata sesungguhnya ini adalah kebenaran yang pasti. Okey. Apa yang yakin tu? Sebenarnya pasal Quran. Tapi dalam Quran itu dia cerita pasal kiamat. Okey. Berdasarkan ni, tengok ya. Para ulama buat macam ni. Berdasarkan kepada nama surah, permulaan surah, pertengahan surah, penghujung surah, maka para ulama keluarkan tema dia. Tengok tema dia. Tema dia adalah Suratul Waqiah. Tema dia, Allah nak bagi tahu pada kita tentang surah Waqiah adalah surah yang nak memberikan pengesahan bahawa hari kiamat itu, hari kebangkitan, hari pembalasan itu pasti terjadi. Itu tema dia. Tonton pusinglah ayat macam mana sekalipun. Ayat 1 ke sampai ayat 96 ke, nanti tentangnya Allah akan tentang kiamat, dia pasti akan terjadi. Pembalasan pasti akan terjadi. Pembalasan pasti akan berlaku. Ini tema dia. Okey, jelas. Kan? Walaupun tuan-tuan tak hafal 96 ayat tu, tapi tuan-tuan boleh sebut tema dia. Okey, macam mana boleh keluar tema? Okey, satu lagi maklumat. Kalau nak faham Quran, kena cari setiap surah satu tema. Dia ada banyak tema, tapi tema utama dia apa? Okey, kalau saya tanya tuan-tuan dan perempuan ya. Okey, surah Al-Hadid tema dia apa? Kan? Kita tak belajar, kita tak tahu. Kan? Surah Al-Mujadalah tema dia apa? Contoh, surah, kita baca surah apa? Kita baca surah apa? Okay. Surah Sajadah tema dia apa? Surah Insan tema dia apa? Ada tema ke? Iya. Jadi daripada tema tu seolah-olah tuan-tuan menguasai kandungan surah tu. Walaupun kita tak hafal, kita bukan orang yang hafal Quran. Tetapi daripada analisis dia tengok macam susunan ayat, daripada nama surah, penutup, pembuka dan sebagainya, maka keluarlah tema. Tema ni sangat bagus belajar. Okey, ini satu maklumat dia. Lepas tu pula, saya nak bagi tema nombor 2. Tapi ada kaitan dengan tema nombor 1. Macam mana boleh keluar tema nombor 2, kita tengok.
Tengok perhatikan baik-baik. Okey, kalau kita buka Waqiah sudut pandang dua pula, kita tengok sudut lain pula. Kalau kita tengok permulaan Waqiah, Allah ada cerita tentang 3 golongan manusia. 3 golongan manusia. Permulaan ni tidak semesti masuk ayat pertama. Tapi mula-mula tu pasal apa? Ada 3 golongan manusia. Siapa dia? Allah ada sebut 3 nama tu kan. Fa ashabul maimanah. Lepas tu sebut apa? Wa ashabul masy'amah. Sebut apa? Wasabiquna sabiqun. Nampak tak? Ada 3 kumpulan kan? Sedang warna dengan warna yang berbeza. Warna merah, warna biru dengan warna hijau. Warna merah ashabul maimanah golongan kanan, ashabul masy'amah golongan kiri, wasabiqun golongan yang paling dahulu. Ada 3 golongan. Okey, tengok 3 golongan. Lepas tu kalau kita baca ending, penutup surah Waqiah, penutup tak mestinya hujung tak mestinya masuk hujung juga. Okey, tapi dekat-dekat hujung pun boleh juga. Okey, kita tengok penutup dia pasal apa. Diulang semula pasal 3 golongan manusia ni. Diulang, jumpa balik kita jumpa balik yang maklumat sama macam awal-awal tu. Jumpa ayat tu. Fa'amma in kana minal muqarrabin. Jumpa pertama golongan muqarrabin. Warna hijau, warna merah dengan warna biru. Nampak tak? Lepas tu ashabil yamin. Jumpa tak? Ashabil yamin. Lepas tu jumpa al-mukazzibin ad-dallin. Yang ni. Al-muqarrabin ni siapa? Ini as-sabiqun as-sabiqun. Ashabul yamin ni kita faham dah. Dia adalah ashabul maimanah. Kalau mukazzibin ad-dallin ni siapa? Ashabul shimal, golongan kiri. Nampak tak 3 kumpulan? Dia ulang balik kan. Ni dekat ending dah tau. Ni 94 ni maknanya dah dekat 96 dah. Nak masuk ke 96 dah. Nak hujung dah. Jadi, para ulama yang mengkaji Al-Quran, mereka tengok mula-mula cerita pasal 3 golongan, tutup pun surah Waqiah pasal 3 golongan, maknanya apa sebenarnya yang Allah nak suruh kita, apa yang Allah nak bagi tahu pada kita ni? Inilah kesimpulan dia. Kesimpulan dia rupa-rupanya Allah Ta'ala nak bagi tahu kita kenapa diulang 2 kali dekat pembukaan 3 golongan, penutup 3 golongan. Allah nak bagi tahu pada kita apa? Allah nak bagi tahu pada kita, korang pilihlah, korang nak jadi kumpulan yang mana. Tu dah pasti tak nak jadi kumpulan neraka kan? Tapi kalau kita nak jadi kumpulan orang yang as-sabiqun as-sabiqun, macam mana? Kalau kita nak jadi ashabul yamin, macam mana? So, kenapa diulang? Kenapa berlakunya pengulangan? Walaupun dia pengulangan, tapi bukan pengulangan yang sia-sia dia ada makna kat situ. Maknanya Allah nak bagi kita dorongan, nak bagi kita motivasi, semangat kepada hamba. Berlumba-lumbalah dalam cari kebaikan. Carilah nak dapat pahala darjat tinggi tu macam mana. Okey. Daripada perkara ini, para ulama keluarkan tema nombor 2. Ni tema nombor 2. Tema nombor 2 saya ambil dalam satu kitab Awal Marrah. Kitab ni ada terjemahan. Bagus juga nak belajar. Banyak benda nak belajar kan? Masya Allah. Okey. Dia punya tema apa? Dari para ulama kata, kalau Allah ulang 2 kali, 3 golongan, pembuka dengan penutup, maknanya temanya nak cerita tentang kedudukan para hamba di hari akhirat. Maknanya Allah nak cerita pembalasan kepada kumpulan manusia di hari akhirat. Ada ahli syurga, ada ahli neraka. Tetapi kalau tema nombor 2, ada kaitan tak dengan tema nombor 1? Ada kaitan dengan tema nombor 1? Betul tak? Ada kaitanlah. Sebab apa? Sebab kalau nak tahu balasan, nak tahu darjat kita golongan kiri ke golongan kanan ke as-sabiqun, kita takkan tahu kalau tak ada kiamat. Kita takkan tahu neraka, takkan tahu pasal syurga sebab syurga dan neraka ada di kiamat. Suatu kiamat berlaku. Bermakna tema 1 dan 2 ni dia sama. Jadi kita combine lah. Combine tema 1 dengan tema 2. Jadi tuan-tuan tak hafal pun surah Al-Waqiah. Tuan-tuan bawa je tema ni. Orang yang baca satu-satu ayat, dia akan pergi nanti kepada tema ni. Jelas tak? Jadi sebenarnya nak belajar tuan-tuan nak belajar Waqiah ni, tuan-tuan nak belajar pasal apa sebenarnya? Tema. Okey, jelas tak? Nampak tak dia punya sebenarnya dia sebab tu belajar Quran, kalau tuan-tuan boleh belajar macam ni latar belakang, belajar pengenalan dulu, tuan-tuan nampak, tuan-tuan akan nampak macam central tema dia, macam tuan-tuan akan tahu intisari dia. Oh, ni intisari pasal ni, intisari pasal ni, intisari pasal ni. Jelas tuan-tuan dapat dah maklumat ni. Walaupun kita tak masuk ayat lagi ni, mungkin ada orang tak sabar-sabar nak masuk ayat. Cepatlah Ustaz, cepatlah masuk ayat ni kan. Okey, tak apa, sabar. Belajar maklumat ni,
nanti tuan-tuan dah tahu dah hala tuju. Waqiah hari Selasa ni nak belajar pasal apa? Aku nak jadi kumpulan apa? Aku nak tengok orang masuk syurga tu macam mana nikmat dia. Orang neraka ni kenapa? Kenapa dia masuk neraka? Itu kita nak belajar. Okey, jelas ya? Moga-moga dapat maklumat ni. Okey, kemudian kita terus masuk kepada kandungan surah. Intisari utama dia surah Al-Waqiah ni pasal apa? Saya akan bagi intisari utama, lepas tu yang penuh. Belajar dulu, nanti tuan-tuan nampak jalan nak belajar kelas setiap minggu ni apa. Tuan-tuan ingat maklumat tu, senang nak ingat. Tuan-tuan, dan saya yakin kalau tuan-tuan faham, tuan-tuan jelas, tuan-tuan fokus, insya-Allah tuan-tuan tahu dah hala tuju nak pergi Al-Waqiah ni nak pergi ke mana. Kenapa anda baca Waqiah? Anda tengok tema, anda tengok nama surah. Anda tengok surah tu surah Makkiyah. Okey, kita tengok intisari utama Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah sebenarnya core dia sebenarnya dia nak cerita pasal akidah. Ingat tak tadi saya kata? Ingat tak tadi saya kata kalau baca Quran tengok dulu surah itu surah Makkiyah ke Madaniyah. Kalau dia surah Makkiyah, dia mesti ada kaitan tentang bab akidah, tentang bab iman. Dalam Quran, iman yang selalu Allah cerita 3 ni je selalu. Allah bawa 3 perkaranya. Tak cerita pasal Allah, dia akan cerita pasal Rasul. Tak cerita pasal Rasul, dia akan cerita pasal kiamat. Dalam Waqiah 3-3 ni ada. Tetapi yang paling mendominasikan ayat-ayat yang dalam Waqiah, dia banyak cerita tentang beriman kepada hari kiamat. Nampak tak? Tuan-tuan bacalah surah Makkiyah. Tuan-tuan cari saya surah Makkiyah. Tuan-tuan akan jumpa dalam surah Makkiyah tu, semua ada maklumat ni. Tuan-tuan bukalah Sejadah, bukalah Insan, bukalah surah Ar-Rahman, bukalah surah Makkiyah lah. Tuan-tuan akan jumpa maklumat ni. Tak cari tuan-tuan buka. Kenapa? Kenapa maklumat ni dia ada? Sebab patutlah kata surah ni turun sebelum hijrah. Surah turun sebelum hijrah kerjanya memasak, membetulkan akidah. Memasak akidah tu bagi mantap, membetulkan iman, mantapkan iman tu. Maknanya apabila baca Waqiah, sebenarnya Allah nak kata, iman kau pasal hari kiamat tu kau percaya tak? Allah tanya pada kita sebenarnya. Kalau kau tak percaya kau baca ayat ni, kita akan teringat balik, yelah kan. Iman ni dia tak boleh cakap je beriman, dia kena bukti. Sebab tu mengaku dengan hati, berikrar dengan lidah, membukti dengan amal. Nampak tak? Kita mengaku, yelah, saya percaya kiamat tu ada. Tapi bukti. Maka apabila baca Waqiah, mengingatkan kita tentang apa persediaan kau nak pergi hari kiamat. Kau tahu surah ni cerita pasal terjadinya kiamat. Kau nak buat apa? Kiamat nanti kau nak cari apa? Dibentangkanlah. Dibentang pasal Ashabul Yamin, dibentang Ashabul Shimal, dibentang Sabikun. Jadi, buat tindakan. Okay, nampak tak? 3 perkara ni. Okey, selesai. Waqiah ada 3 maklumat ni. Cerita pasal Allah, cerita pasal Rasul, cerita pasal hari kiamat. Tapi yang paling mendominasi pada hari kiamat. Okay, kita tengok dia punya kandungan surah Al-Waqiah. Habis dengan kandungan je. Tak apa, latar belakang. Sangat penting. Okey, kita tengok tentang kandungan suratul Al-Waqiah. Okey. Yang ni kita belajar kandungan supaya tuan-tuan dapat maklumat sebelum kita tamat kuliah ni. Tapi saya akan masuklah ayat 1, 2, 3. Saya akan masuk juga. Cuma kita belajar dulu kandungan dia. Okey, kalau tuan-tuan belajar kandungannya, dekat nota tu saya dah beri dah. Dan nota ringkasan ni ada. Kalau ayat 1 sampai 6 cerita pasal apa? Kedatangan kiamat dan macam mana kiamat tu terjadi. Lepas tu Allah bawa kita terus kepada lepas kiamat tu jadi kan. Allah terus bawa kita, nanti manusia akan ada 3 golongan, wa kuntum azwajan salasah. Ada 3 kumpulan. Ayat 7 sampai ayat 11. 3 kumpulan tadi. Kita dah sebut dah. Lepas tu kan. Okey, lepas tu kalau dah ada 3 kumpulan, Allah spesifik lagi kumpulan 1 macam mana keadaan dia, kumpulan 2 keadaan dia macam mana, kumpulan 3 keadaan dia macam mana. Maka Allah ceritalah dulu. Allah cerita terlebih dahulu. Kan tadi ada 3 kumpulan. Lepas tu Allah spesifik pula 3 kumpulan ni macam mana. Maknanya ayat 12 dengan 26 adalah menspesifikkan lagi 3 kumpulan yang pada ayat 7 hingga 11. Allah pecah. Kalau ayat 7 hingga 11 kita jumpa 3 kumpulan. Lepas tu ayat yang berikutnya Allah perincikan. Okey, kumpulan 1 ayat 12 sampai 26 dapat nikmat apa? Balasan syurga. Lepas tu baru cerita ayat 27 sampai 40 golongan kanan pula dapat nikmat dia.
Tinggal lagi satu kumpulan. Satu kumpulan apa? Iaitu kumpulan apa? Kumpulan kiri kan. Allah cerita pula nikmat dia, azab dia apa dekat kumpulan kiri. Tapi waktu dekat kumpulan kiri tu Allah sebut jenis-jenis azab dia ayat 41 sampai 50 sampai 56. Dah jelas dah kat situ. Okey, lepas tu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bukti dia ini Tuhan yang satu dengan Allah menyebut tentang nikmat-nikmat yang dia beri kepada manusia dekat dunia. Ayat 57 sampai 74. Kan? Kalau tuan-tuan baca ayat 41 sampai 56, macam kalau dah masuk syurga, dah masuk neraka, habislah. Kan macam cerita tu ending kat situ. Sebenarnya surah Waqiah dia tidak ending pasal masuk syurga, masuk neraka. Dia tak macam Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman, memang ending surah Rahman tu cerita pasal nikmat syurga. Lepas tu habis, tamat kan. Tapi Waqiah tak. Waqiah, dia cerita nikmat syurga neraka tu dulu, mula-mula. Lepas tu dia bermula cerita lain. Sebenarnya cerita lain ni bukan untuk apa tau. Ayat yang 57 sampai hujung, sebenarnya Allah Ta'ala nak mengingatkan kita bahawa Allah Ta'ala tu mampu untuk mendatangkan kiamat. Allah Ta'ala mampu, apabila kiamat tu dah datang, kat situlah ada syurga, kat situlah ada neraka. Maka ayat 57 sampai 74 Allah membuktikan kiamat tu boleh berlaku. Lepas tu Allah Ta'ala cerita tentang bukti kerasulan dan bukti kebenaran Al-Quran. Kenapa? Kenapa dekat hujung-hujung tu baru cerita pasal Rasul dan Al-Quran? Nanti kita akan ceritalah perkaitan dia. Tapi dekat ayat 75 sampai 81 Allah cerita pasal Rasul. Lepas tu Rasul itu dia dapat wahyu Quran. Wahyu Quran itu benar. Okey, kemudian barulah kita masuk kepada tajuk pengulangan semula. Pasal apa tiga kumpulan tadi? Ayat 82 sampai 87. Ayat 82 sampai 87 Allah cerita pasal mati tau. Tapi ingat tak mati ni kaitan dengan apa? Cerita tentang kebinasaan kan? Kebinasaan pasal mati. Tapi ayat 82-87 ni Allah tak cerita mati tu macam mana bentuk dia. Maka ayat 8891 cerita orang yang mati darjat 1 macam mana? Orang yang mati darjat 2 macam mana? Orang yang mati golongan neraka matinya macam mana? 92 sampai 94. Kita tak nampak tak ending dia? Okey, jelas tak dekat situ? Okey, lepas tu Allah tutup dengan Allah bagi tahu tentang yang aku duk cerita, maksudnya Allah endingkan cerita tentang pasal nanti tiga kumpulan ni mati macam mana, cerita pasal nikmat neraka macam mana, cerita pasal syurga darjat 1, darjat 2 tu macam mana. Allah endingkan dengan semua cerita itu adalah benar, haqqul yaqin. Lepas tu Allah tutup dengan nama-namanya yang agung. Okey, selesai pada ayat nombor 96. Nanti insya-Allah kita belajar satu persatu. Tapi saya sebut macam ni dulu supaya tuan-tuan nampak perjalanan nak belajar surah Waqiah ni nak ke mana, dah sampai mana, fokus tentang apa. Sebab tu perlu tahu dia punya framework dulu. Dia punya apa? Perjalanan ayat-ayat dalam suratul Al-Waqiah. Kemudian kita baru akan masuk kepada ayat 1 sampai 3. Tapi sebelum tu, tuan-tuan dan puan, saya nak tanya soalan pada tuan-tuan dan puan. Ni siapa pernah dengar di YouTube, ada juga saya dah bentang surah Waqiah. Cuma kelas kali ni saya akan buat banyak perbezaan. Siapa yang pernah ikut surah Waqiah sebelum ni, memang tuan-tuan pernah ikut kan? Tapi tidak maklumat tu sama. Saya akan bagi maklumat yang berbeza. Okey, begini. Kita ada dua soalan kita kena bongkar pada pagi ni sebelum kita belajar ayat. Okey, tuan-tuan dan puan. Soalan pertama saya. Mungkin kalau siapa dah dengar yang YouTube surah Waqiah tu dia akan tahulah jawapan ni, tapi tak apa, saya ulang balik. Okey, kalau kita perasan, kalau kita amati betul-betul surah Waqiah tadi, kita jumpa dalam Waqiah Allah cerita tentang ada dua jenis pembalasan untuk ahli syurga, tapi satu pasal ahli neraka. Betul tak? Kan? Kita belajar Waqiah, Allah cerita ada penghuni syurga golongan as-sabiqun
Lepas tu ada penghuni syurga golongan ashabul yamin. Betul? Tetapi kenapa dekat ahli neraka Allah sebut satu kumpulan je? Kenapa tak buat 2:2? Faham tak 2:2? Maksud dia, waktu Allah cerita ahli syurga, kenapa Allah pecahkan jadi 2? Tapi ketika Allah cerita ahli neraka, kenapa sebut satu je? Tak adil lah Allah Ta'ala ni. Mungkin orang kata macam tu kan. Tengok Quran ni. Kan dia jadi tak seimbang pula. Kalau sebut ahli syurga ada 2 pembahagian, syurga darjat 1, syurga darjat 2, tapi dekat neraka kenapa tak ada azab 1, azab 2? Kenapa Allah buat macam tu? Kenapa sebenarnya? Allah nak bagi tahu apa? Jawapan dia ada dekat Rahman. Jawapan dia ada dekat nama Ar-Rahman tau. Kan sudah ada selepas surah Rahman. Jawapan dia apa tahu? Kenapa ahli syurga Allah pecah pula jadi 2, ada banyak pula. Ahli neraka 1. Jawapan dia ada dekat surah Rahman tau. Jawapan dia apa? Jawapan dia ni lah. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala pernah bagi tahu tentang diri dia seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah tak dengar hadis ni? Inna rahmati taghlibu ghadabi. Allah kata apa? Sesungguhnya rahmatku, kata Allah, mengatasi kemarahanku. Riwayat Bukhari dan Muslim. Tetap faham tak hadis ni? Amati baik-baik hadis ni. Faham tak? Rahmat Allah tu punya banyak daripada marahnya Allah. Sebab itu Allah cerita ahli syurga tu sampai 2. Tapi ahli neraka tu 1 je. Kenapa 2 nisbah 1? Nak menunjukkan bahawa syurga itu menunjuk ke rahmat aku. Jadi rahmat aku tu banyak daripada murkanya aku, kata Allah Azza wa Jalla. Tetap faham tak hadis ni? Sebab itu lepas waqiah, lepas Ar-Rahman, maknanya waqiah ni juga memaparkan semula apa itu Ar-Rahman. Kan kita belajar Ar-Rahman kan? Maka Al-Waqiah bagi tahu jawapan. Nak tahu juga Allah itu Rahman apa? Allah bagi rahmannya Allah itu lebih banyak daripada kemurkaan dia. Macam mana nak tahu lebih banyak? Waktu Allah sebut ahli neraka hanya 1 pembahagian, ketika menyebut ahli syurga 2 pembahagian. Nampak tak? Okey, kita akan buktikan tentang maklumat rahmat Allah dengan kemarahan Allah ni dengan hadis Nabi. Okey, ada satu hadis Nabi SAW, kita baca terjemahan dia terus. Hadis ni hadis sahih ya. Syurga dan neraka mereka saling berhujah, mereka saling berdebat. Hadis tersebut. Syurga makhluk Allah, neraka makhluk Allah. Syurga boleh bercakap, neraka pun boleh bercakap. Maka syurga berkata kepada neraka. Dia kata Allah memasukkan kepada aku. Syurga cakap, dia kata Allah masukkan ke dalam aku orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Lepas tu neraka kata pula, Allah masukkan kepada aku pula orang-orang yang angkuh dan orang-orang yang sombong. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada syurga dan neraka. Allah kata kepada neraka, neraka, engkau adalah tempat azabku, engkau adalah azabku. Aku gunakan engkau untuk mengazab siapa yang aku kehendaki. Lepas tu Allah berkata pula kepada syurga, syurga, engkau adalah rahmatku. Aku gunakan engkau untuk merahmati orang yang aku kehendaki. Setiap daripada kamu, wahai syurga, ada ahli dia, engkau neraka pun ada ahli dia. Daripada hadis riwayat Bukhari Muslim ni kita nampak kan, syurga tempat rahman Allah, neraka tempat azab Allah, tempat Allah murka. Tetapi ketika kita baca suratul Waqiah, kita jumpa rahman Allah lebih luas daripada kemurkaan Allah. Macam mana kita tahu? Sebab Allah menceritakan nikmat syurga ini sampai 2, nikmat neraka hanya 1, azab neraka hanya 1. Itu juga mencari jawapan. Kenapa Allah sebut macam tu? Ada 2 nisbah 1. Okay, soalan yang berikutnya. Last sekali soalan. Tuan-tuan tak payah tanya saya soalan, saya tanya tuan-tuan soalan. Okay, soalan kedua. Okay. Kenapa? Walaupun kita tak belajar ayat ni, tapi sebut tuan-tuan, kenapa? Kenapa? Waktu Allah cerita golongan kiri tu, Allah ada sebut penjelasan. Nampak tak perkataan penjelasan? Penjelasan tu maksud dia, ketika Allah cerita golongan kiri, Allah sebut ciri-ciri kenapa jadi golongan kiri. Tetapi, tuan-tuan, saya bagi tuan-tuan kerja rumah, tuan-tuan cari golongan as-sabiqun, tuan-tuan cari ayat golongan kanan,
tuan-tuan tak akan jumpa satu ayat pun yang Allah cerita tentang kenapa dia jadi golongan sabiqun, kenapa dia jadi golongan ashabul yamin. Kenapa Allah tak jelaskan ciri mereka? Tapi ketika ahli neraka Allah cerita ciri mereka. Ada 3 ciri khususnya pada ayat golongan kiri tu. Kita cari nanti kerja rumah tuan-tuan dan puan. Kenapa ketika cerita golongan kiri yang masuk neraka tu Allah sebut ciri 1, ciri 2, ciri ketiga. Sebab itulah kau masuk neraka. Tapi ketika Allah cerita golongan as-sabiqun, Allah tak sebut pun dia buat apa dekat dunia sampai boleh masuk syurga darjat 1 ni. Lepas tu ketika golongan kanan Allah tak sebut pun dia buat apa dekat dunia ni sampai masuk golongan kanan. Kenapa? Itu soalannya. Kenapa? Jawapan dia ada pada surah Rahman tu. Jawapan dia masih pada rahmat Allah tu juga. Jawapan dia. Jadi kesimpulan dia, para ulama mengatakan macam ni. Orang yang dapat masuk syurga, kan, sebenarnya ia adalah pemberian kurniaan nikmat dari Allah. Dia tak ada kena-mengena dengan amal. Maknanya bukanlah tak beramal. Tapi amal kita kalau nak ditukar masuk syurga memang tak layak. Memang tak layak masuk syurga kita ni. Tetapi amal yang kita buat tadi telah dapat rahmat Allah. Dengan rahmat Allah yang luas itu, Allah pilih kita masuk syurga darjat 1, masuk syurga darjat 2. Sebab itu Allah tak sebut kenapa dia boleh jadi sabiqun as-sabiqun, kenapa dia jadi ashabul yamin, kenapa Allah tak sebut? Mesej dia Allah nak bagi tahu bahawa orang dapat masuk syurga ini adalah rahmatku, kurniaan aku, pemberian dari Allah. Nampak tak? Tuan-tuan akan lebih nampak lagi, oh besarnya rahmat Allah ni kan. Itu kaitan dia dengan surat Ar-Rahman. Tetapi kenapa orang masuk neraka ini? Allah sebut dia dah buat apa dekat dunia. Kenapa perlu disebut? Untuk membuktikan bahawa dia masuk neraka itu sebab keadilan Allah. Sebab dia telah buat zalim pada Allah. Jadi kalau orang neraka masuk neraka, nanti mungkin akan ada kata, kenapa aku masuk neraka? Kenapa dia masuk syurga? Sebab itu Allah sebutkan, kau dah buat perkara apa? Sebab engkau layak masuk neraka. Kenapa Allah sebut? Kerana nak menunjukkan orang masuk neraka sebab keadilan Allah. Engkau dah buat apa? Engkau layak masuk neraka. Kau dah buat apa? Kau layak masuk neraka. Kau buat apa? Kau layak masuk neraka. Maknanya Allah tidak zalim. Menunjukkan keadilan Allah. Itulah di antara mesej yang kita nak belajar dalam suratul Al-Waqi'ah. Okey, jelas tuan-tuan dan puan-puan? Dekat sini baru kita nak masuk keterangan ayat 1 dan 3. Tapi dah tak sempat dah. Nanti kita masuk insya-Allah. Minggu hadapan. Jelas tuan puan? Faham Alhamdulillah. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Ada apa soalan nak tanya? Ya, ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ustaz, pertama saya nak tanya tadi ayat 48 tu, kedua-duanya yang tu dia apa, ingkari Ingkari apa? Betul. Dustaan pasal hari kiamat. Maksud dia apa? Maksud dia apa? Ingkari? Pendustaan dalam tajuk. Ya, Yang
Ya, ayat nombor 47 48 mereka sebenarnya mereka mengingkari. Macam mana tahu ingkari tau? Dia kalau kita belajar jap, saya ada suara yang masih dengar jap, yang bunyi macam angin-angin. Macam ni. Dia sebenarnya ayat ni dia bentuk persoalan, adakah ataupun apakah. Tapi nanti saya akan bagi nota tambahan jenis-jenis soalan dalam Quran. Soalan dalam Quran salah satu maksudnya pertanyaan berbentuk mengingkari. Dia panggil istifham ingkari. Dia panggil persoalan berbentuk mengingkari. Kalau kita perhatikan ayat ni, tengok tak dia tanya. Mereka selalu tanya, adakah selepas kita mati dan menjadi tanah dan tulang, adakah kita akan dibangkitkan semula? Kalau kita baca hanya terjemahan, kita tak belajar, kita nampak macam mereka bertanya saja, betul tak? Tak bermaksud mereka mengingkari, betul kan? Tapi kalau kita belajar, sebenarnya persoalan dekat situ jenis persoalan mengingkari. Berapa kali mereka bertanya bentuk ingkari? Ada 2. Lepas tu pula, kalau nak belajar lagi, cara mereka mengingkari ni bukan 1, 2 saja. Ada perkataan la mab'uthun. Nanti saya akan cerita pada kelak akan datang. Betul ke soalan tu puan tanya? Itu ke soalannya tadi? Betul Ustaz, jawapannya betul. Itu ke yang nak ditanya tadi? Ya Ustaz, betul. Okey, faham ya tentang dia panggil apa di sini? Dia panggil persoalan berbentuk mengingkari. Nanti kita akan belajar insya-Allah sampai pada ayat ni kita akan belajar tentang jenis-jenis persoalan dalam Al-Quran berbentuk menetapkan. Soalan jenis kedua, soalan berbentuk mengingkari. Soalan jenis ketiga, soal Allah. Okey, ada soalan lain? Baik Ustaz, soalan kedua yang terakhir tadi. Ada soalan lain? Ya Ustaz, saya nak yang kedua boleh? Boleh. Yang slide yang akhir tadi tu, yang kenikmatan dan pahala adalah kurnia Allah tu. Itu Ustaz daripada surah Ar-Rahman Maksud dia bukan. Maksudnya ada pada surah Ar-Rahman. Maksud dia kan kita cerita surah tu kan dia sebelah-sebelah kan. Maksud dia bukan jangan salah faham macam ni. Maksud dia syurga ini kita hanya masuk hanya berdasarkan kepada rahmat Allah. Okey, maka cerita tentang rahmat Allah ada pada surah Ar-Rahman tu. Dekat situ maksud dia. Maksud dia, jadi kita buat syurga ni sebenarnya, orang masuk syurga ni sebenarnya orang tu dia disebabkan rahmat Allah. Bukan hanya semata-mata amal. Sebab kalau kita nak masuk syurga hanya bergantung pada amal, kita tak akan mampu. Sebab apa tak mampu? Sebab faham tak? Syurga ni nilai dia tak boleh tukar dengan amal. Sebab amal kita memang tak mampu nak mendapat nilai syurga tu. Tetapi orang yang buat amal kerana Allah betul, dia akan dapat rahmat Allah. Daripada rahmat Allah itulah yang melayakkan dia masuk ke dalam syurga. Maksud dia oleh kerana kita masuk syurga ni kerana rahmat Allah, sebab itu Allah tidak menyebut dalam surah Waqiah apakah amal yang telah dibuat oleh as-sabiqun dengan ashabul yamin sehingga melayakkan mereka masuk syurga. Itu di antara jawapan kenapa Allah tak sebut amal mereka. Nak menunjukkan bahawa jawapan dia adalah amal memang tak mampu, memang tak layak untuk tukar masuk dalam syurga. Tetapi orang masuk syurga ni hanya semata-mata kerana rahmat Allah, pemberian dari Allah. Itulah maksud dia. Kaitan dengan surah Ar-Rahman. Okey. Jelas? Ada soalan lain? Ada pertanyaan lain?
Ada soalan di ruangan chat Ustaz. Ya, chat tu. Kenapa dengan chat tu? Assalamualaikum. Daripada Okey. Puan Nina Marlinda. Alright. Adakah susunan ayat Al-Quran itu yang ikut susunan dalam Adakah Okey. susunan ayat Quran tu yang ikut susunan dalam Quran? Tak faham. Adakah susunan ayat Quran itu yang ikut susunan dalam Quran? Okey. Dalam nota, betul lah. Memang ikut susunan lah sebab tu kita sebut ayat-ayat tadi. Kan ada nombor ayat. Betul lah. Kalau soalan tu macam itulah jawapan. Tapi kalau nak tanya soalan bentuk, adakah susunan ayat Quran itu wahyu? Jawapan dia ya. Susunan ayat dalam Quran, ayat tu kenapa dulu kan? Itu adalah wahyu. Susunan surah juga mengikut pendapat kebanyakan para ulama yang kuat adalah wahyu. Nama surah juga adalah wahyu. Itu pun wahyu. Itu kalau nak soalan yang lain lah. Tapi kalau tanya soalan, adakah susunan Quran itu ikut susunan Quran? Ya. Bahkan susunan Al-Quran kita yang sekarang dekat mushaf ini sama macam di Lauh Mahfuz. Sama. Alright. Jazakumullahu khairan. Okey, tak ada dah soalan tu saja. Ada lagi ni? Tak ada dah Ustaz. Tak ada dah. Ya. Kalau tak ada, kita jumpalah minggu depan insya-Allah. Ayat yang pertama ya. Minta maaf tak dapat nak masuk ayat pertama. Tapi sekurang-kurangnya kita dah tahu dah hala tuju kita. Apa yang kita nak surah Waqiah membantu kita. Kita nak apa surah Waqiah ni beri petunjuk kepada kita. Secara tak langsung kita pun tahu kita nak belajar pasal apa. Jadi tak sabar-sabar nak faham Al-Waqiah. Nak dijadikan bacaan di dalam solat dan sebagainya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa la taufiq daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey Kak Syida.